Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri nota bijak bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 6. Kali ini kita akan membincangkan tentang unit 8, Awas Sebaran Penyakit dengan tajuknya Cegah Penyakit Sebelum Sakit. Bersama saya, Cikgu MHS. Standard kandungan kita pada kali ini adalah 3.1. Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian. Manakala standard pembelajaran kita adalah 3.1.2. Mengetahui gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Isi pembelajaran kita pada kali ini akan merujuk halaman 49 buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6. Ini adalah apa yang kamu boleh lihat di halaman 49 buku teks kamu. Mari kita baca bersama-sama apakah yang tertulis. Keluarga Anita merupakan sebahagian daripada mangsa banjir. Selepas beberapa hari, kakak Anita mengalami muntah-muntah dan cirit-birit sehingga menyebabkan matanya cengkung, badannya lesu, ototnya kejang dan tubuhnya mengalami dehidrasi. Doktor mengesahkan kakak Anita dijangkiti taun atau kolera. Apa yang kita baca tadi akan membawa kepada perbincangan kita pada kali ini, iaitu kita akan membincangkan tentang gejala dan tanda penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air. Kali ini fokus utama penyakit yang akan kita bincangkan ialah taun ataupun kolera. Merujuk kepada gambar yang terdapat di halaman 49 buku teks kamu, terkelihatan Anita sedang bertanyakan sesuatu kepada doktor yang merawat kakaknya. Seperti yang kita baca tadi, kakak Anita telah disahkan mengidapi penyakit taun. Oleh itu, Anita telah bertanya kepada doktor tersebut mengenai penyakit taun. Mari kita lihat perbualan antara Anita dengan doktor tersebut. Doktor, apakah penyakit taun? Kita lihat apa yang dijawab oleh doktor tersebut. Taun ialah penyakit akibat jangkitan bakteria Vibrio cholera pada usus kecil. Bagaimanakah penyakit taun ini boleh merebak, doktor? Kita tengok apa jawapan yang diberi oleh doktor tersebut. Dalam kes ini, penyakit taun merebak melalui makanan dan minuman yang tercemar dengan kuman taun. Selain itu, kurang menjaga kebersihan diri dan sumber air yang tercemar semasa berlakunya bencana banjir. Seperti yang kita baca tadi, Anita dan keluarganya adalah merupakan mangsa banjir. Ini menyebabkan air yang berada di sekitar rumah Anita telah tercemar dan penggunaan air tersebut menyebabkan kakak Anita mengidapi penyakit taun. Kita lihat soalan seterusnya daripada Anita. Bagaimanakah kita boleh mencegah penyakit taun? Kita lihat apa yang dijawab oleh doktor tersebut. Kita perlu mengamalkan kebersihan diri dan mengelakkan makanan dan minuman yang dicemari dengan kuman taun. Makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan juga perlu dielakkan. Ya, berdasarkan apa yang dijawab oleh doktor tersebut, maka kita telah tahu sedikit sebanyak maklumat tentang penyakit taun.
Oleh itu, sekiranya kita menjadi mangsa banjir, maka berhati-hatilah menggunakan air yang ada di persekitaran kita kerana dikhawatiri air itu telah tercemar oleh kuman taun. Seterusnya kita akan cuba menyelesaikan jawapan yang dikemukakan di bahagian aktiviti di buku teks kamu. Soalannya, mengapakah makanan atau minuman yang dijual di tepi jalan perlu dielakkan? Bincangkan. Perkataan bincangkan di sini membawa maksud, kamu selain memberikan jawapan, kamu juga perlu menyatakan hujah-hujah untuk menyokong jawapan yang kamu beri. Cikgu akan bantu kamu untuk menjawab soalan ini. Mari kita bincangkan bersama-sama. Cikgu membahagikan jawapan kepada 3 bahagian. Yang pertama dari segi kebersihan makanan. Yang kedua dari segi kebersihan penjual. Dan yang ketiga dari segi kebersihan kawasan dan peralatan. Kita lihat apakah jawapan dan hujah-hujah tentang kebersihan makanan. Kebanyakan gerai menjual makanan dan minuman terletak di tepi jalan. Banyak kenderaan yang lalu lalang menyebabkan asap dan habuk berterbangan sehingga masuk ke dalam makanan dan minuman yang dijual. Kebanyakan makanan yang dijual terdedah dan tidak ditutup. Selain habuk, serangga pengotor seperti lalat dan lipas akan hinggap pada makanan tersebut. Kekotoran yang dibawa oleh serangga tersebut akan menyebabkan makanan tersebut tercemar. Ada juga makanan yang terbiar lama selepas dimasak atau digoreng, menyebabkan ia terdedah kepada pencemaran bakteria. Berdasarkan jawapan yang diberi tentang kebersihan makanan, maka kita sebagai pembeli seharusnya berhati-hati ketika memilih gerai untuk membeli makanan dan minuman. Kita perlu memastikan makanan yang hendak kita beli adalah dari gerai yang sentiasa menutup dan menjaga kebersihan makanan yang dijualnya. Kita lihat pula jawapan dari segi kebersihan penjual. Jarang penjual makanan di tepi jalan mendapatkan suntikan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan. Mereka juga tidak didedahkan dengan piawaian kebersihan yang perlu diamalkan. Kadang-kadang kita dapati para pekerja di gerai tepi jalan memakai pakaian yang kotor dan berkuku panjang. Pekerja-pekerja itu juga tidak menutup kepala dengan topi yang sesuai. Jika di restoran atau di kantin sekolah, kebiasaannya pekerja-pekerja perlu menerima suntikan kesihatan daripada Kementerian Kesihatan dan mereka juga diberi taklimat tentang cara penyediaan makanan yang selamat dan bersih. Pekerja-pekerja juga biasanya diwajibkan memakai apron dan pakaian yang bersih. Ini berbeza dengan penjual-penjual makanan dan minuman di tepi jalan. Kita lihat pula jawapan dan hujah-hujah untuk faktor yang ketiga iaitu kebersihan kawasan dan peralatan. Kawasan pengendalian makanan perlu dibersihkan untuk mengelakkan pencemaran makanan dari mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan makanan. Kekotoran dari kawasan sekitar boleh menjadi punca pencemaran makanan dan minuman yang dijual. Ada penjual yang tidak mempedulikan kebersihan kawasan gerai jualannya. Ada juga peralatan yang tidak dibersihkan. Contohnya mesin pengisar tebu yang tidak dibersihkan walaupun digunakan berhari-hari. Dikhawatiri mesin itu boleh menjadi penyumbang pencemaran air tebu yang dijual.
Ada penjual yang tidak menitik beratkan kawasan persekitaran gerainya. Kekotoran kawasan sekitar juga boleh menyebabkan pencemaran kepada makanan dan minuman yang dijual. Kesimpulannya, kita seharusnya mengelakkan daripada membeli makanan dan minuman dari gerai tepi jalan yang kita dapati gerai tersebut tidak diuruskan dengan baik. Bagaimanapun, masih ramai penjual yang mementingkan aspek kebersihan dan kita boleh membeli makanan dan minuman di gerai tersebut walaupun di tepi jalan tanpa masalah. Perbincangan kita masih belum tamat lagi. Kita masih ada satu soalan lagi yang kita perlu selesaikan, iaitu soalan yang terdapat di bahagian pengukuhan. Soalan ini berkaitan dengan kebat ataupun kemahiran berfikir aras tinggi. Mari kita baca soalannya bersama-sama. Berdasarkan maklumat berkaitan dengan penyakit bawaan makanan dan penyakit bawaan air, nyatakan gejala dan tanda-tanda serta cara merebak dan mencegah penyakit tersebut. Persembahkan dalam bentuk aplikasi multimedia. Oleh kerana keseluruhan perbincangan kita pada kali ini adalah merujuk kepada penyakit taun, maka kita akan menjadikan penyakit taun sebagai jawapan utama kita pada jawapan soalan pengukuhan ini, iaitu kita akan mencari apakah gejala dan tanda-tanda penyakit taun dan bagaimana penyakit taun ini boleh merebak dan bagaimana kita boleh mencegah penyakit taun. Kita lihat terlebih dahulu tentang apakah gejala yang mungkin berlaku atau terdapat kepada mereka yang mengidap penyakit taun. Yang pertama, cirit-berit berair. Yang kedua, pesakit akan mengalami muntah. Yang ketiga, kaki mereka akan berasa kejang. Seterusnya, apakah tanda-tanda bagi mereka yang mengidap penyakit taun? Yang pertama, mulut dan bibir menjadi kering. Yang kedua, mereka akan kurang berpeluh. Yang ketiga, laju denyutan jantung. Mereka juga akan berasa pening kepala dan mereka akan mengalami kehilangan berat badan dengan cepat. Seterusnya kita lihat pula bagaimana penyakit taun ini boleh merebak. Yang pertama, melalui air yang tercemar oleh najis. Cikgu berikan satu situasi, contoh. Kamu mandi di sungai yang airnya telah tercemar. Sewaktu mandi, tanpa sengaja, kamu telah terminum air sungai yang tercemar itu. Maka ada kemungkinan kamu akan terkena penyakit bawaan air ataupun lebih tepatnya penyakit taun. Yang kedua, melalui makanan dan minuman yang tercemar. Tadi kita ada membincangkan tentang bagaimana makanan dan minuman yang dijual di gerai tepi jalan boleh terdedah kepada pencemaran dan boleh menyebabkan makanan dan minuman itu tercemar dan boleh menyebabkan juga pembeli-pembeli yang makan atau minum makanan yang dibeli terkena penyakit taun. Dan taun juga boleh merebak melalui ais yang kita buat yang menggunakan air yang tidak masak atau tercemar. Jadi sebaiknya jika kita ingin membuat ais di rumah kita, gunakanlah air yang telah dimasak. Kita lihat pula bagaimana kita boleh mencegah penyakit taun daripada merebak. Yang pertama, kita menggunakan hanya air yang dimasak. Air yang dimasak ini bukan saja untuk minum, tapi juga kita boleh gunakan, macam cikgu sebut tadi, untuk membuat ais. Yang selain daripada itu, kita juga boleh gunakan air yang dimasak sewaktu kita memberus gigi dan juga sewaktu kita membasuh muka dan tangan. Kita juga perlu membasuh buah-buahan dan sayur-sayuran yang ingin kita makan. Kita juga boleh gunakan air yang dimasak untuk membasuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan kita juga perlu elakkan makan daging yang mentah atau kurang masak.
Jadi ini adalah jawapan yang boleh kita gunakan untuk kita menjawab soalan pengukuhan ini. Tapi kamu harus ingat, kamu perlu mempersembahkan jawapan kamu dalam bentuk aplikasi multimedia. Boleh gunakan jawapan cikgu ini sebagai panduan. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita tentang tajuk Cegah Penyakit Sebelum Sakit. Cikgu berharap perbincangan kita tentang penyakit tahun ini akan memberikan kamu ilmu yang bermanfaat dan kamu boleh gunakan dalam kehidupan seharian, terutama dari segi menjaga kebersihan diri, kebersihan persekitaran dan kebersihan peralatan yang kamu gunakan. Perbincangan kita pada kali ini menggunakan buku teks Pendidikan Kesihatan tahun 6 halaman 49. Semoga apa yang disampaikan ini akan memberikan manfaat kepada anda semua. Seperti biasa, jangan lupa like video ini dan subscribe my Sana Sini channel. Bahan menarik, murid tertarik, pasti hasilnya terbaik. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.